Bismillahirrahmanirrahim. Sekalung apresiasi buat saudara pengerusi, staf kehakiman bervisi, seterusnya warga maya yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Imam Al-Ghazali pernah berkata, jika kita ingin melihat masa hadapan sesebuah negara, maka lihatlah remajanya pada hari ini. Bung Karno, mantan Presiden Indonesia, pernah menukilkan, jika kau berikan aku 10 orang belia wajah, nescaya aku mampu gegarkan dunia. Namun, jika kau berikan aku 100 orang tua, pasti aku akan kecewa. Daripada kata-kata 2 orang tokoh seluruh dunia ini jelas membuktikan peri pentingnya pelajar kepada sesebuah negara. Jadi hari ini, saya akan membawa anda memahami, menyelami dan mendalami maudhu bicara saya yang berbunyi Pendidikan Cemerlang, Negara Gemilang. Justru sebelum lidah peta berkata, sebelum lafaz berbicara, izinkan saya mendefinisikan tajuk saya. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pusaka edisi keempat, pendidikan merupakan keperihalan mendidik. Cemerlang pula didefinisikan sebagai bersinar dengan terang. Sementara rangkai kata negara gemilang pula didefinisikan oleh Tun Mahathir Mohamad, iaitu negara yang mampu mencapai keseimbangan dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Maka, untuk menjadikan Malaysia sebuah negara gemilang, pendidikan cemerlang berpandukan falsafah pendidikan kebangsaan dilihat mampu melahirkan masyarakat yang bertamadun demi mencapai wawasan negara maju yang kita impikan. Persoalannya, bagaimanakah kita dapat merealisasikan impian pelajar cemerlang demi membentuk negara gemilang? Maka, hayatilah cetusan minda kurniaan Tuhan. Rempuhan ajar pertama, pelajar berilmu penjana kegemilangan negara. Henry Greaves, ahli falsafah kuno yang menyatakan bahawa anak muda yang dilengkapi dengan pembudayaan ilmu pengetahuan akan menjadi pemacu utama dalam usaha pembinaan tamadun yang jitu. Pernyataan ini membuktikan bahawa pelajar harus menolak ke ilmu kerana kelak merekalah yang akan membangunkan negara. Pelajar harus sedar bahawa ilmu merupakan faktor perdana untuk menjana kegemilangan negara. Sebagai bukti, kebangkitan kerajaan Turki Utsmania disebabkan oleh golongan berilmu sehinggakan Kota Cordoba dan Andalus diangkat sebagai pusat pengembangan ilmu sejagat yang dihormati. Kepentingan menuntut ilmu ini bertepatan dengan firman Allah yang bermaksud, nescaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darjat. Al-Majadah ayat 11. Jadi, tuntutlah ilmu. Jangan jadi seperti katak di bawah tempurung yang hanya hidup dalam kegelapan, tetapi jadilah seperti seorang pendeta yang tidak pernah jemu menuntut ilmu demi kenciptaan negara. Warga pendengar yang berintegriti, indikator saya yang kedua di bawah lembayung kata pelajar bersasah mulia pemakin kegemilangan negara. Mahatma Gandhi, tokoh India, pernah berkata, jatuh bangunnya sesebuah negara disebabkan peribadi bangsanya itu sendiri. Jika buruk peribadi bangsanya, maka buruklah reputasi sesebuah negara itu. Menyedari akan hakikat ini, pelajar diseru agar mengamalkan sasah diri yang mulia, set tingkah laku luhur seperti menghormati dan bertoleransi dalam kalangan murid harus ditekankan. Hadirin, jika kita imbau kembali kisah Allahyarham Ahmad Ammar Ahmad Azam, pelajar Malaysia yang menemukan ajal di bumi Turki, kerana pekertinya yang mulia, beliau diberikan penghormatan dan disemandikan di perkuburan Ayub Sultan yang turut menempatkan 60 sahabat awliya. Hadirin, bayangkan andai semua pelajar Malaysia mempunyai pekerti seperti Ahmad Ammar, sudah pasti Malaysia akan dihormati di seantero dunia. Hadirin sekalian, rempuhan hadiah ketiga, pelajar cemerlang, modal insan gemilang. Sedarkah kita bahawa hari ini gejala sosial bermaharajalela, mak rempit dan bosia menjadi idola, zina pula dianggap biasa, bayi dihumban tanpa kasihan, dipijak, ditendang tanpa ihsan, lebih menyedihkan hati, bapa dicaci, ibu dimaki. Jelaslah dalam dunia moden kini, pelajar bermoral tinggi bukan lagi satu kemewahan tetapi satu keperluan.
Maka, dalam membentuk keterampilan pelajar cemerlang, pendidikan seimbang kita aplikasikan, subjek sivik dan kewarganegaraan kita mantapkan, pengisian kurikulum kita perhebatkan, program ABC iaitu anak baik lagi cemerlang kita lancarkan, kempen budi bahasa kita jayakan, bahkan disiplin pelajar kita tingkatkan. Lantaran itulah, sistem pendidikan kita terbukti cemerlang dalam melahirkan individu yang kompetitif dan dinamik untuk mewarisi kepimpinan negara. Sekadar menyebut beberapa contoh, menerusi sistem pendidikan, kita mampu melahirkan lebih ramai lagi pelajar pintar seperti Nur Amalinah Cai Bakri, lebih ramai lagi atlet muda seperti Datuk Nicole David, lebih ramai lagi tokoh belia seperti Zuraidi Komari, dan lebih ramai lagi idola remaja seperti Imam Muda Ashraf. Hakikatnya jelas, pelajar cemerlang melahirkan negara yang gemilang demi memacu kecemerlangan. Ya, hadirin sekalian, secara kesimpulannya, pelajar cemerlang menjelaskan korelasi yang simbiotik antara institusi yang berkualiti, golongan pendidik yang berdedikasi dan kemenjadian pelajar cemerlang yang berintegriti. Apabila semua ramuan ini kita mampu aduk bersama, maka pendidikan kita akan menjadi lebih bermakna sekaligus menjayakan hasrat pembinaan citra bangsa yang berjaya. Perlu diingatkan, pelajaran cemerlang ibarat benih yang baik. Jika dicampak ke laut menjadi mutiara yang berharga, dicampak ke daratan menjadi gunung penuh khazanah, dicampak ke angkasa menjadi bintang penuh kejora. Hadirin sekalian, perlu diingatkan lagi, remaja pada hari ini merupakan pemimpin masa hadapan. Andai cemerlang mereka, maka gemilanglah negara. Sebelum saya mengakhiri perkongsian pidato saya, izinkan saya melafazkan serangkap pantun. Anak serami di tapak tangan, tertusuk duri bisanya terasa. Andai kejayaan menjadi harapan, jangan sesekali berputus asa. Sekian dari saya. Terima kasih.